Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. اللهم صل وسلم وبارك على سيد المرسلين خاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله الطاهرين وأصحابه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير. Alhamdulillah, puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang kurniakan kelapangan waktu pada kita. Dalam masa yang sama, Allah gerakkan hati kita untuk menggunakan kelapangan waktu itu untuk kita sama-sama duduk seketika menanti waktu fardu yang berikutnya di rumah Allah Subhanahu wa taala ini. Moga-moga dengan kelapangan waktu yang Allah kurniakan kepada kita dan juga penggunaan kita gunakan kelapangan waktu untuk kita duduk seketika ini, Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai amalan pemberat timbangan amalan kita di hari kiamat nanti. Dan juga sebagaimana yang kita tahu, sekarang ini kita berada pada hari-hari awal 10 Zulhijjah, yang mana Nabi ataupun Allah Subhanahu wa taala pernah sebut ataupun disebut di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wal fajri wa layalin ashr, demi waktu fajar dan demi 10 malam. Disebut 10 malam yang mana ada ulama tafsir yang menyatakan bahawa maksud 10 malam tadi ialah 10 malam Zulhijjah. Ada yang mengatakan bahawa 10 malam terakhir Ramadan. Ada yang mengatakan bahawa 10 malam awal Muharram. Jadi kesemua yang disebut tadi, sama ada 10 terakhir Ramadan, 10 awal Zulhijjah ataupun 10 awal Muharram, mempunyai nilai dalam agama kita. Jadi kita dah tahun ni tak terkejut sangatlah untuk sambut hari raya haji sebagaimana kama expected. Sebagaimana yang kita dah andaikan. Tidak sebagaimana pada raya puasa yang lepas. Walau bagaimanapun, jadi isu pula ialah apabila berlaku pertembungan ataupun berlaku perbezaan dari aspek sambut 9 Zulhijjah, hari Arafah. Jadi di situlah timbul beberapa persoalan, beberapa isu berkenaan dengan puasa dan sebagainya. Walau bagaimanapun, sebagaimana yang kita sebutkan ataupun yang kita nyatakan tadi, Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya menyebut tentang 10 malam ataupun 10 terawal yang mana ataupun 10 yang terakhir. Oleh sebab itu kita ini dah banyak dah disebarkan dalam grup WhatsApp amalan-amalan yang boleh kita lakukan dalam 10 yang terawal Zulhijjah, yang boleh kita susun atau yang boleh kita rancang untuk
untuk dapatkan gandaan pahala yang disebut oleh Nabi SAW. Baik. Jadi pada malam ni sesuai dengan apa yang berlaku pada kita ini, maka saya nak bacakan langkau bab sikit, iaitu bab yang ke-10. Asalnya bab yang ke-7 baru kita baca, bab ke-10. Pelbagai sunnah berkaitan dengan haji dan umrah. Walaupun kita tak pergi haji, kita tak pergi umrah lagi, walau bagaimanapun, dan saya malam ni insya-Allah saya akan bergerak tuan-tuan. Asalnya 3 kali tunda, 3 kali tangguh. Jadi kita pun 3 kali lama kelamaan rasa jadi kata jadi ni kan. Dalam tabung haji apa sebut asalnya 29, kemudian jadi 30, kemudian jadi 2, kemudian jadi 3 pula. Sudah agak-agak jadilah ke airport malam ni insya-Allah. Baik. Bab ke-10, pelbagai sunnah berkaitan dengan haji dan umrah. Baik. Walaupun kita semua mungkin ada yang banyak dah sekarang ni, ataupun kenapa berlaku pertambahan panggilan terakhir ni tuan-tuan, kerana kebanyakan kita yang umur 65 tahun tu lulus dah, bawah 65 lulus dah, tapi dari aspek kesihatan tak lulus. Tak? Maklumlah kita ni bila dah umur 40, kita ni biasanya zaman dia panggil, kalau zaman dulu, zaman Nabi SAW, pada zaman Nabi ke zaman umat sebelum daripada ni, Rasul ataupun Nabi dia akan ditabalkan menjadi Rasul, menjadi Nabi umur 40. Nasib baiklah Nabi SAW adalah Nabi akhir zaman, dah habis dah, tak ada Nabi dah lepas pada tu, tak ada Rasul dah lepas pada tu. Kalau tidak jenuh nak cari Rasulnya tak, nak cari Nabi umur 40 sihat, elok-elok aja, boleh kayu bersikal, boleh berjoging, boleh apa kan. Jenuh lah nak pilih sekarang ni. Nasib baiklah Allah SWT tamatkan dah dia punya salasilah ataupun rantaian para Nabi dan para Rasul. Baik. Jadi kita punya ni ada panggilan. Orang buat rayuan pun dapat. Tak? Sebab apa dia? Walaupun umur 65 ditawarkan, tapi tiba-tiba tak lulus dari aspek kesihatan. Ditambah pula kita ada kuota tambahan 5,000. Kita tahu tak tahu tu lain cerita. Yang penting kita ada kuota tambahan 5,000 pula. Jadi masya-Allah, yang pentingnya pihak travel lah nak kena tu. Termasuk saya sendiri, dalam tempoh 4 hari nak kena selesaikan semua benda. Bila kita dapat panggilan, kena siapkan, submit dokumen dalam tempoh 4 hari, buat ujian kesihatan. Banyak dia punya cabaran-cabaran. Kalau saya cerita kat sini habis dengan begitu aja cerita tu. Jadi nak sebut masya-Allah, walaupun dia panggil umur yang ditetapkan lebih, umur dah diturunkan, tetapi masih ramai yang tidak mampu. Semua tu adalah panggilan daripada Allah. Kita bukan, Allah panggil bukan orang yang mampu dari segi keuangan, tapi Allah panggil dari segi orang yang mahu dari segi niat dan hatinya, serta dalam masa sama pun mampu juga. Dalam masa yang sama. Tapi nak sebut semua tu kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Yang pertama berkenaan dengan bila masuk bulan Zulhijjah ini. Apa dia? Pertama kita nak tengok menggemakan takbir pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Yang ni kita jarang buat. Pasal apa jarang buat? Pasal kita hanya disuarakan dengan takbir muqayyad. Takbir muqayyad. Dalam takbir kita ini ada 2 kategori. Sebagaimana kemungkinan mungkin ustaz-ustaz lain pernah sebut. Ada 2 kategori takbir ni yang kita panggil takbir raya. Ada yang dipanggil takbir mutlak. Takbir mutlak. Ada yang dipanggil takbir muqayyad. Takbir mutlak ialah takbir yang dilaungkan, dilagukan ikut lagu kita. Ialah tidak terikat dengan solat fardu. Itu dipanggil mutlak. Jadi bila bermula pada 1 Zulhijjah lagi sehinggalah habis hari tasyrik, itu takbir mutlak. Dia tidak terikat dengan waktu ataupun tak terikat dengan solat fardu. Makna kata bermula pada 1 Zulhijjah kita dah boleh takbir dah, di mana saja. Di mana-mana saja kita boleh takbir, kecuali tempat yang tak dibenarkan solat. Kat mana? Dalam tandas. Kat mana? Pergi ke kubur.
takbir kat kubur tak jadi dah kan. Walaupun saju sedih, kita punya lagu kita dia panggil ada taranum dia. Nah, taranum tak kira lah taranum apa dia. Taranum jiharkah ke, taranum apa nama ni, nahawan ke. Yang penting kita pun taranum kita taranum jerkah. Tak reti nak jiharkah, jerkah boleh. Nahawan tak reti, tak ketahuan boleh. Kan? Jadi kita punya takbirlah macam mana kan? Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Bermula daripada 1 Zulhijjah. Di mana? Di tempat-tempat yang dibenarkan untuk kita solat. Nah, tak kira lah sama ada kita di mana tempat sekalipun, atas kereta, duk bawa motor, sambil layan jam apa semua kan. Layan jam tiap-tiap pagi. Tapi orang motor biasanya tak ada jam sangat lah. Cuma nak kena tengok orang ciluk kanan, ciluk kiri apa semua kan. Kereta tiba-tiba keluar simpang, yang tu aje lah nak kena tengoknya. Kita berhati dah. Sambil kita layan mana tu, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Terkejut. Apa siapa dia? Kereta keluar depan tu tiba-tiba keluar kan. Tu mungkin dah kuat sikit lah. Tapi kita boleh buat. Kita dengan kereta lagi mudah. Boleh layan aja. Sebab bergerak slow-slow. Kan? Dengan kereta lagi slow dia punya pergerakan. Jam pagi-pagi. Layan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kalau ramai-ramai lagi seronok. Kita naik apa nama ni, LRT, MRT, takbir je lah. Kalau boleh buat, ya tak? Kalau boleh buat. Trend sekali. Buat TikTok begitu. Ni TikTok entah apa-apa dia buat. Buat TikTok yang tu, takbir raya tu. Takbir yang kita panggil mutlak. Pakat ada takbir dalam MRT, pakat ada takbir dalam LRT. Ada berani? Mana? Saya pun tak pernah buat sebab tak naik LRT, MRT pun kan. Tapi kita boleh buat gitu. Cuma nak kata apa nama ni, orang tak biasa. Tapi kena biasakan benda yang betul. Tak boleh buat, tak ada masalah. Baik. Jadi kita sebutkan tadi dipanggil takbir mutlak. Mana-mana pun kita boleh buat. Pergi ke mana kita berjalan, pasar raya, naik kereta, duduk sambil tunggu kapal terbang dan beda apa semua boleh buat. Kecuali tak boleh buat di tempat yang dilarang solat, iaitu di perkuburan, di al-hammam, makna bilik air dalam tandas sambil duduk bilik temenung kan. Sambil temenung lama, biasanya baca akhbar, baca tengok WhatsApp, tapi tukar nak jadi takbir. Tak boleh. Nah, tu dia. Dalam tandas. Ataupun dipanggil fil mazbalah, di tempat pembuangan sampah. Yang tu jangan duk takbir. Nah, habis orang kerja tempat pembuangan sampah macam mana Ustaz? Selalunya tak payah takbir lagi lah. Zikir benda lain. Kan? Jadi tempat mana lagi? Di kandang unta. Tak takbir lah. Tak kandang unta. Kandang kambing boleh nak takbir. Apa beza dia? Nabi sebut jangan sembahyang di kandang unta. Pasal apa dia? Setan ada kat situ. Macam mana pula setan boleh ada kat kandang unta, kandang kambing tak ada. Wallahu alam, saya sendiri pun payah nak sebutlah tu. Cuma sebahagian ulama ada tafsiran mengatakan di kandang unta pasal apa? Setan pasal dia punya unta tu sifat dia lain sikit. Tu je. Kan? Sifat dia tu lain sikit. Kadang-kadang kita duduk sembahyang, kita dia pergi tendang kita, naya kita. Kalau kambing tendang kita tak adalah itu sangat. Kan? Kalau unta tendang kita, mau terpelanting kita. Tak patah riuk kita. So maknanya seolah-olah ada setan kat situ. So tak boleh nak sembahyang. Jadi takbir pun orang kata takbir lah. Sebab tempat-tempat yang dilarang solat. So jadi kita nak takbir mutlak. Mana-mana tempat boleh takbir, bila-bila masa boleh takbir. Bermula 1 Zulhijjah sehinggalah hari last kita panggil takbir muqayyad kita, iaitu pada 13 Zulhijjah. Satu lagi itu dipanggil takbir mutlak, takbir muqayyad. Takbir muqayyad ini adalah takbir yang terikat dengan waktu solat fardu. Maksudnya dia terikat dengan solat fardu. Selesai solat fardu diiringi dengan takbir. Selesai solat fardu diiringi dengan takbir. Itu dipanggil takbir muqayyad kerana dia terikat. Terikat apa dia? Terikat dengan solat fardu. Jadi bermulanya bila? Dalam mazhab kita bermula daripada subuh hari Arafah. Subuh hari Arafah. Yang ni
Yang ni pun jarang, kadang-kadang ada tempat yang buat malam raya baru nak buat. Nah, dia jarang buat pada subuh 9 Zulhijjah. Kalau kita di Malaysia 9 Zulhijjah maknanya hari Sabtu. Lepas sembahyang subuh hari Sabtu, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, Astagfirullah, Astagfirullah, istighfar sikit 3 kali. Kemudian seeloknya takbir. Lepas istighfar tu takbir tu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebelum buat tu, Pak Imam kena maklumkan hari-hari ataupun tampal di papan kenyataan. Kita akan mula takbir muqayyad pada 9 Zulhijjah selepas solat subuh. Kena maklumkan begitu. Kalau jemaah memang tak biasa buat begitu. Nah, bimbang apa dia? Bimbang kalau buat sekali lagi terus dengan takbir terus tanpa ada makluman awal, orang akan kata oi. Marah pula orang belakang tu. Orang belakang kata tunjuk saya pernah kena. Saya bagi tahu ni sebab pengalaman. Tak. Tu pun kita dah maklum awal. 3 hari awal kita maklum setiap kali subuh, setiap kali subuh. Jadi orang yang datang subuh dia tahu. Orang yang tak datang subuh tak tahu lah. Kena pula. Kita lepas subuh kita dah buat dah takbir. Tak ada apa. Zuhur kita buat takbir juga. Oi, bangun, ada orang bangun. Ni apa ni? Ni amalan mana ni? Mazhab mana ni? Oi, mazhab mana lagi? Mazhab Syafi'i lah kita ni, mazhab mana? Tak ada dengar pun mazhab Syafi'i katanya. Iyalah, awak tak belajar, nak dengar macam mana? Ni kan? Saya pensyarah tau. Pensyarah yang tegur saya pensyarah. Pensyarah, seorang pensyarah UiTM. Saya tak sebutlah UiTM mana-mana, kan? Tapi sebut nama you pun bukan nak memburukkan, tapi nak sebut dia panggil sifat kesombongan ada pada mana-mana, tak kiralah kat mana-mana. Tak, saya pensyarah tau. Saya baca banyak benda yang saya baca. Iyalah banyak benda baca, tapi bab ni tak baca. Tapi nak sebut, alhamdulillah. Cuba tunjukkan mana. Kita pun buka buku fiqh manhaji, fiqh 4 mazhab apa semua. Ni lepas tu khusus dalam bab mazhab Syafi'i, baca buku Raudah apa semua ni baca. Kebetulan saya punya surau masa tu ada library tu dia punya buku-buku di situ, kita yang tentukan apa yang nak ada. Penting maknanya semua buku rujukan dalam mazhab Syafi'i semua ada. Tunjuk satu. Kata bahasa Arab mana nak kerti baca katanya. Tahu pun. Nanti saya tolong bacakan. Ada yang terjemahan, kita ambil terjemahan buku fiqh 4 mazhab masa tu, ambil buku terjemahan bagi kat dia. Tengok. Nak sebut apa dia? Kadang-kadang oleh kerana bukan saya nak sebut yang bahagian tu, saya nak sebut bukan bahagian bangkangan pensyarah apa tu, tidak. Tapi nak sebut kalau kita tak maklumkan awal, itu kemungkinan tindakan yang berlaku. Itu pun saya dah maklumkan 3 hari awal. Ialah patutnya daripada awal lagi kan. Sebab kita nak buat 9 Zulhijjah tu takbir. Sampai kepada masjid negeri, tuan-tuan cerita tu. Dia tanya asalnya, betul ke ustaz ni? Tanya lagi sampai masjid negeri. Masa tu almarhum Ustaz Ahmad Mustafa, imam besar dia kan. Jadi dia kata memang sunat lah benda tu. Dia jawab gitu, alhamdulillah. Lepas tu dia WhatsApp mesej saya masa tu, dia kata, ustaz berani buat gitu? Lah mazhab kita berani ya? Kalau mazhab lain kita tak berani buat mazhab kita tak? Baik. So rahimahullah, moga Allah Subhanahu taala tempatkannya di syurga. Baik. Jadi nak sebut apa dia tuan-tuan? Maklumkan kepada jemaah kita nak mula, kita nak itu sesuai dengan mazhab kita. Baik. Bukan nak kata salah ke kalau kita mulakan pada malam raya, tak salah. Ada pandangan dalam mazhab kita pun ada pandangan begitu. Tak kata salah, tetapi maknanya kita ambil yang afdalnya, kita mula awal. Baik. Walau bagaimanapun kita nak sebut tadi apa dia? Perlu kita maklum awal, memberi penjelasan. Kalau nak buat terus buat, dia akan jadi, dia panggil macam kita nak betulkan benda yang dah bengkok kan. Jadi kata Nabi SAW, kalau betulkan tulang yang bengkok memang patah riuk dah. Kalau kita terus betulkan begitu, memang tulang tak ada nak betulkan dah. Tapi ada cara dia. Baik. Jadi pertama kita sebut takbir mutlak, yang kedua takbir muqayyad tadi, terikat dengan solat fardu, bermula daripada selepas solat subuh
9 Zulhijjah kalau kita di Malaysia pada hari Sabtu lah. Manakala kalau yang di tempat lain di Saudi, di Mekah apa semua tu dia panggil pada 9 Zulhijjah tu jatuh pada hari Jumaat. Kalau hari Jumaat kita sekarang ni wukuf pada hari Jumaat dipanggil Haji Akbar. Bukan Haji Akbar nama orang tu, tidak. Ni adalah betul-betul dipanggil Yaumul Hajjil Akbar. Pada hari haji yang paling besar, paling agung. Pasal apa dia? Wukuf pada 9 Zulhijjah tadi hari Jumaat. Baik. Disebutkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat, supaya mereka menyaksikan pelbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan. Pada hari yang telah ayyamin ma'lumat ialah pada hari-hari yang kita sebutkan tadi, bermula daripada awal Zulhijjah kalau takbir mutlak, manakala takbir muqayyad bermula pada 9 Zulhijjah dalam mazhab kita. Baik, katanya Ibn Abbas mengatakan bahawa yang dimaksud hari yang ditentukan adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Ibn Abbas sebagaimana kita sebut sebagai apa dia? Habrul hadhil ummah. Dia merupakan pendeta kepada umat Islam. Mana lautan ilmu dia ada dalam bab tafsir lebih-lebih lagi Ibn Abbas kan, sebagaimana doa Nabi SAW. Jadi katanya liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallah fi ayyamin ma'lumat dalam surah Al-Hajj ayat 28 tadi. Maknanya apa dia? Makna hari-hari yang ditentukan adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah sebagaimana kita sebut tadi. Begitu juga dalam surah Al-Fajr. Baik. Ibnu Katsir katanya riwayat yang sama juga datang daripada Abu Musa Asy'ari, pandangan Imam Mujahid, Imam Qatadah, Imam Atha dan juga Sa'id bin Jubair, begitu juga merupakan mazhab Imam Syafi'i dan popular daripada Imam Ahmad. Nak sebut jumhur ulama menyatakan bahawa itulah yang dimaksudkan dengan ayyamin ma'lumat, 10 hari yang pertama kita dah mula takbir. 10 hari pertama dah mula takbir. Takbir mana tu? Takbir mutlak. Takbir yang tidak terikat dengan solat fardu. Baik. Satu riwayat daripada Ibn Abbas juga mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mal amalu fi ayyamin afdala minha fi hadhil 'ashr. Qalu walal jihad, qala walal jihad illa rajulun yukhatiru bi nafsihi wa mali falam yarji' bi syai'. Yang ni hadis juga famous dan disebarkan di dekat dalam grup WhatsApp kita berkenaan dengan hadis Ibn Abbas. Katanya tidak ada amalan yang keutamaannya melebihi amalan yang dikerjakan pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Para sahabat bertanya, tidak juga jihad di jalan Allah? Jihad pun tak mampu menandingi amalan yang dilakukan pada 10 hari pertama itukah wahai Rasulullah? Nabi kata, ya, jihad pun tak mampu. Kita katakan jihad ni teruk dah kan. Teruk jihad ni, penat tuan-tuan. Kalau boleh saya kongsikan masa saya berada di Afghanistan dulu. Cerita lah kan, cerita lama. Duduk di Afghanistan dulu tuan-tuan, masa tu kan Taliban perang dengan Amerika. Kita duduk di Afghanistan tu, ya Allah, memang penat sungguh. Penat tuan-tuan. Berjaga, malam nak tidur memang tidur-tidur ayam je lah kita katakan. Pasal apa dia? Bimbang tu, dia punya serangan daripada mereka datang kan. Waktu malam memang gelap, tak boleh buka lampu, tak boleh menyalakan api. Gas masak ke apa semua tak dibenarkan malam. Pasal apa dia? Akan nampak, paling kurang dia akan nampak asap ke apa semua, ataupun dia akan nampak cahaya. Nampak cahaya, datang peluru dum. Tu kan. Nak bawa makanan daripada dapur tu, dapur mujahidin tu, dia nak bawa hantar ke kem-kem apa semua ni. Kalau bergerak waktu malam memang tuan-tuan tak ada lampu. Bayangkan, lampu kereta tak bawa begitu je. Tu pun bawa, dia kata apa nama ni, berhati-hati. Pasal apa dia? Kalau bunyi kereta pun saat lagi datang. Jadi dalam keadaan kita sentiasa berjaga. Kasut tak pernah buka. Ambil air semayang sapu atasku, kecuali nak apa selepas daripada tu berwuduk pula sehari semalam, berwuduk untuk dia punya tempoh-tempoh dia ada kan, 3 hari 3 malam, 1 hari 1 malam, sentiasa bergerak. So maknanya kasut begitu, dia penat malam berjaga, jaga apa semua. Sebab apa dia? Masa peperangan akan banyak golongan munafik. Dia punya apa nama ni kapal terbang tu
bawa barangan, bukan bawa barangan, dia jatuhkan duit daripada atas. Bayangkan jatuhkan duit macam mana tu. Dapat duit kan. Bijak taktik mereka, dia bagi duit, tabur duit daripada atas. Orang pakat nak ambil. Jadi apa nama ni, yang beri maklumat, tu dia. Sebab itulah banyak dia punya orang munafik berlaku. Apa nama ni, ketika peperangan. Sebab tu Nabi sebut al-harbu khid'ah. Peperangan tu adalah merupakan ada seni tipu daya dia, seni muslihat dia. Sebab apa dia? Sebab banyak tu, sebab orang munafik kadang-kadang menipu juga, kan? Oleh kerana menipu, tempat tu dia bocorkan rahsia, bom, kena bom, tahu esoknya dah tempat tu kena bom dah. Banyaklah cerita. Nak sebut cerita pasal apa dia? Penat jihad, tuan-tuan. Penat sungguh jihad. Kita pergi travel contohnya. Pergi ke negara Balkan, pergi ke Turki dalam masa 9 hari. Seronok berjalan, balik tu macam mana? Flat lah. Biasa kan? Sebab setiap hari pergi Turki, setiap hari keluar pukul 7, pukul 8 pagi, keluar balik malam. Hotel yang baru pula, 300, 400 km sekali perjalanan. Duduk dalam bar, jalan lagi sampai ke hotel, penat. Nah, balik tu flat, ada demam, ada apa semua. Memang begitu. Jihad lebih daripada tu. Kalau yang biasa travel kan. Orang pergi umrah pun berapa hari, 15 hari, balik tu kadang-kadang demam lah, kadang-kadang tu penat. Sebab pergi umrah tu berjalan aja. Ya tak? Daripada hotel pergi masjid, balik hotel pula, kemudian nak tunggu asar, pergi pula, balik pula, pergi pula. Nak buat umrah, yang buat umrah. Ya kan? Penat, penat. Balik tu flat juga. Kan? Baik. Kalau nak kata 10 kali ganda penat daripada tu. Kalau jihad. Jadi Nabi sebut apa dia? Sahabat tanya, jihad pun tak mampu sebab pahala jihad besar kan? Besar pahala jihad. Sebab apa dia? Ainan la tamassumun nar. Dua bentuk mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Maknanya orang yang jenis mata macam tu ataupun tuan punya mata tu tak akan masuk neraka. Apa dia? Antaranya ialah yang berjuang di medan jihad. Sebab apa dia? Nak kena jaga je. Rehat memang tak cukup lah. Tapi dia punya semangat tu semangat. Kan? Tu dia. Jangan tanya ustaz jumpa Usamah ke tidak. Tu jangan tanyalah yang tu. Baik. Memang Usamah tinggi tu kan. 2 meter dia punya tinggi dia. Usamah bin Laden. Alamat rakam pula. Baik. Jadi nak sebut apa dia? Kata sahabat, jihad pun tak mampu menandingi amalan tu. Jihad kan hebat dah. Hebat jihad. Tapi tak mampu menandingi amalan. Tak mampu kata Nabi SAW. Kecuali kata Nabi, kalaupun amalan yang mampu menandinginya ialah apa dia? Illa rajulun yukhatiru bi nafsihi wa malihi. Kecuali jika ada mana-mana orang yang mana membawa dirinya dan hartanya untuk jihad, bawa segala harta, bawa di jiwa raganya, falam yarji' bi syai', tak balik-balik, pergi tak balik-balik, maknanya terkorban, meninggal syahid, harta pun habis. Nampak? Itu saja yang kemungkinan mampu menandingi. Kalau sekadar jihad habis harta, kemudian apa nama ni, ataupun terkorban, harta masih ada lagi belum, tapi harta pun habis, jiwa pun terkorban, kemungkinan itu saja yang mungkin mampu mampu nak menandingi amalan. Kita yang tak pergi jihad takkanlah tak mampu nak buat ni kan. Yang orang duk share 10 hari pertama tu nak buat apa. Kita ni pun Masya Allah, duduk dalam majlis ilmu pun dianggap sebagai apa dia? Salah satu amalan baik. Pasal apa dia? Pasal duduk dalam majlis ilmu adalah salah satu daripada lorong ke syurga. Tu pun dah cukup dah kan. Hadiri majlis ilmu pun dah cukup dah. Tak ada buat benda lain. Tak ada buat benda lain lah. Majlis ilmu aja. Walaupun penat kita majlis ilmu. Siapa kata tak penat? Penat. Ya tak? Yang bercakap memang tak berapa nak penat, tapi yang duduk mendengar, ya Allah, duduk aja tengok, lama-lama makin kecil nampak ustaz. Kadang-kadang penat. Duduk lagi. Ustaz tak apa, kursi cantik, elok apa semua kan. Kita, ya Allah, penat. Jadi tuan-tuan lebih apa? Lebih banyak pahala berbanding dengan yang bercakap. Pasal kesabaran tu. Allahu Akbar. Nak masuk syurga, masya-Allah. Baik. Katanya lagi, maka kata Nabi SAW, macam mana nak buat? Habis macam mana nak buat amalan tu? Yang kata amalan dalam bulan apa nama, dalam 10 hari pertama tu tak menyamai jihad tak mampu nak tandinginya. Ya, kata Nabi, fa'aksiru fihinna, maka perbanyakkan at-tahlil
la ilaha illallah, wat takbir, Allahu akbar, wat tahmid, begitu alhamdulillah, Allahu akbar. Kan? Banyak-banyakkan tahlil. Macam inilah kita nak tahlil banyak-banyak. Kan? Jangan tunggu majlis tahlil aja. Kadang-kadang apa saja kita buat. Patutnya kita nak sebut buat jamuan. Orang sebelum daripada masuk bulan Ramadan kebanyakan buat jamuan. Perasan tak kita orang Melayu gitu kan? Buat jamuan sempena nak sambut Ramadan, jamuan. Tapi sepatutnya yang ni pun bagi yang ada harta buat. Tapi ustaz, orang nak puasa. Yang nak puasa alhamdulillah, tak ada masalah. Puasa lah. Tak. Yang tak puasa tu ramai juga. Jadi kita jemput semua. Untuk apa dia? Majlis kita makan kat kita. Dalam majlis makan tu kalau nak buat tahlil, buatlah nak buat. Tak? Tu dia. Nak takbir lah banyak-banyak. Nak tahmid alhamdulillah banyak-banyak. Kan? Tak ada majlis pun buat juga. Buat apa dia? Sendiri-sendiri. Tak semestinya ila hadratin Nabi, tak ada lah Ustaz. Tak perlu ila hadratin Nabi. Tak perlu ila hadratin Nabi. Habis 1 2 3. Takkan 1 2 3 tak. Pandai-pandai dah sebut bismillah ke apa semua. La ilaha illallah. Tak perlulah sebut 1 2 3 kan lain pula fahamnya. Baik. Dan takbir Allahu akbar sebutlah. Maknanya zikir pada Allah Subhanahu Wa Taala. Zikir, istighfar dan sebagainya yang mampu kita buat. Zikir-zikir yang mampu kita buat baik. Dalam Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Idain dalam bab keutamaan amalan pada hari-hari tasyrik, Ibnu Umar dan Abu Hurairah pernah keluar menuju ke pasar pada 10 awal Zulhijjah sambil menggemakan takbir. Orang ramai turut bertakbir mengikut takbir mereka berdua. Sebab tu saya sebut tadi dalam MRT. Dia kena ada satu tukang. Kalau kami dalam DK Barat tu ada tukang karut, ya tak? Juaranya siapa, tukang karutnya siapa. Dia kena ada juga benda tu. Orang nak tebalkan muka. Sebab benda amalan kebaikan ni dia nak kena tebalkan muka dulu baru orang tengok apa. Tu dia. Jadi kita panggil 2-3 orang, kita berjalan 2-3 orang contohnya. Jadi dia kata aku mulakan dulu, lepas tu korang ikut pura-pura yang ni duduk sana, yang duduk sana. Jadi orang pakai ikutlah insya-Allah. Orang yang rasa Islam tu ikutlah kan. Tapi kena tengoklah juga kita nak duduk tu kawasan orang Islam ke ataupun tidak. Sebab biasanya kita ni boleh faham lah, boleh tahu lah, boleh kenal lah Islam ni kita tempat kita kan. Kalau di negara luar payah nak kenal orang Islam ke tak Islam. Pasal muka hampir sama Kristian kan itu. Kita biasanya tengok muka Melayu insya-Allah. Islam lah insya-Allah. Baik. So maknanya mudah. Buat begitu. Jadi kepada para YouTuber, para TikTokers yang mendengar kuliah ini melalui Facebook Live dan sebagainya, maka buat gitu, panggillah ustaz selebriti mana-mana. Kita ni celebrity aja, jarang orang nak ikut. Kalau ustaz selebriti buat begitu tuan-tuan, selesai masalah kan. Kita kalau buat gitu kita jadi isu pasal kita tak ada nama. Kalau yang ada nama buat, insya-Allah selesai. Follower ramai kan, kan. Allahu akbar. Itulah gunanya follower yang ramai kan. Baik. Jadi katanya Ibnu Umar dan Abu Hurairah keluar. Maknanya dia kena orang selebriti juga keluar. Barulah jadi. Kalau kita yang macam kita biasa-biasa ni payah sikitlah. Orang nak ikut tak ikut, pandang pun jelim-jelim gitu tak. Ni dia punya just for laugh ke ataupun ada prank mana-mana. Kok nak buat prank ke apa semua. Sebab orang zaman prank sekarang ni. Allahu akbar. Jadi itu antara amalan yang kita sarankan untuk kita untuk dilaksanakan dalam 10 yang pertama menurut apa yang disebut dalam kitab kita ini. Baik. Yang keseterusnya ialah sunnah mengirim haiwan sembelihan. Tu sebab tu yang ramai orang buat korban di Mekah kan. Buat korban di Mekah. Pasal apa dia? Antaranya sunat ialah bawa haiwan sembelihan, kirim haiwan sembelihan ke sana. Tempat kita boleh buat, tempat kita tak ada masalah. Cuma kalau ada lebihnya lagi, pergi ke sana. Sana berlambak lah. Siapa kata berlambak pun ada orang ambil juga. Masalah dia bukan berlambak apa semua. Masalah kita buat baik kepada ahli Mekah, kita buat baik kepada penduduk tanah haram. Kan?
Habis orang Islam luar negara yang lebih memerlukan, buat juga. Kalau ada lebih, buat. Nah, itu dia. Tak ada siapa yang halang. Nak buat. Nah, jangan banyak alasan, jangan banyak apa. Nak buat, maka alhamdulillah. Tak nak buat pun, alhamdulillah. Kita dah buat tempat lain. Maknanya yang memerlukan. Sebab antara konsep dalam ibadat korban, dia bukan kita tengok kepada siapa yang memerlukan. Tidak. Walaupun kita boleh kirim, ada pandangan ulama yang mengatakan kita boleh hantar keluar, dia panggil korban tadi ke tempat yang lebih memerlukan. Harus. Dia bukan sunat, dia harus. Boleh rujuklah mana-mana kitab. Walau bagaimanapun, dia adalah ibadat sosial, dia panggil. Ibadat sosial, kemasyarakatan. Sebab itulah dalam pembahagian daging korban, dia bukan untuk orang fakir miskin saja. Kan dibahagi 3. 1/3 saja untuk peruntukan kepada golongan asnaf ataupun fakir miskin. Tak, 1/3 lagi untuk siapa? Orang biasa. Orang kaya boleh? Boleh. Pasal dia ibadat masyarakatan. Oleh sebab itu, jika kita sebut kita buat di sana kerana di sana lebih memerlukan, carilah kampung orang asli. Orang asli lebih memerlukan juga. Contoh kan, berapa lama dah mereka duduk kerja babi? Contoh kan. Sebab apa dia? Sebab dia panggil pembimbing yang pergi ke sana kadang tak sempat nak pergi. Tak? Tahun ni Islam, tahun depan masuk Islam pula. Tak? Tahun depan lagi Islamkan pula. Pasal apa dia? Tak ada ustaz, dia balik dah. Kan? Tak ada penerusan. So kejar babi balik. Nak buat macam mana? Bukan nak menghina, bukan nak mengaibkan mana-mana, tapi nak sebut kadang-kadang berlaku begitu, mereka ditinggalkan, dibiarkan dan sebagainya. Nak buat macam mana kan? Dan kekangan dari segi ustaz duduk dalam pun, kemudahan-kemudahan pun payah juga. Alah, no missionary boleh duduk, orang Kristian boleh duduk sebab mereka dapat support. Kita tak dapat support. Melainkan adalah tempat-tempat. Bahkan ada satu tuan-tuan, kami ada surau angkat perkampungan orang asli, ada surau angkat. Tapi setelah persempadanan semula, surau orang asli itu di bawah karyah lain contohnya. Tetapi kedaifan pun, masjid tempat tu pun tak mampu nak salurkan sumbangan, dia anak tirikan juga. Jadi nak sebut ada tempat-tempat begitu, kampung orang asli juga kan. Lama dah tempat ramai orang Islam apa semua, masya-Allah. Tapi itulah realiti, kekangan dan sebagainya kan. Dan menyebabkan kadang-kadang ialah kita sokong mereka yang tu kalau boleh peruntukan ataupun bajet lebih kepada masyarakat orang asli, kepada masyarakat Islam kan, tanpa kita mengenepikan juga dari segi aspek sosial kepada masyarakat bukan Islam di kalangan orang asli kan. Baik. Katanya lagi, sunnah mengirim haiwan sembelihan. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhdi minal Madinah fa aftilu qalaida hadihi thumma la yajtanibu syai'an mimma yajtanibuhu al-muhrimu. Rasulullah membawa haiwan sembelihan dari Madinah, lalu aku mengikat haiwan tersebut dengan tali, kata Aisyah. Kemudian baginda tidak menjauhi satu amalan yang perlu dijauhi oleh orang yang berihram. Baik. Katanya Aisyah radhiyallahu anha kata Nabi ni nak kirim haiwan, nak bawa ke Mekah apa semua. Jadi yang tolong ikatnya aku. Berani kan? Berani Aisyah radhiyallahu anha. Tak adalah kita kan, bukan orang perempuan zaman tu pun dah boleh ikat haiwan, tu boleh itu haiwan. Kita sekarang orang lelaki pun ya Allah, menyampah kita tengok dah. Yalah maklum dah, baru pakai dia punya kosmetik apa semua, kulit gebu-gebas apa semua, nak pegang pun ya Allah. Ya Allah. Baik, kita tengok geng-geng Bangla dia buat kerja seronok pula kan. Baik, Allahu akbar. Walau bagaimanapun nak sebut apa dia, Aisyah tolong ikat dia punya haiwan Nabi SAW. Kemudian kata Aisyah, Nabi SAW dia tidak menjauhi amalan yang perlu dijauhi oleh orang yang berihram. Orang yang berihram dia punya amalan ada pantang larang kan? Ada pantang larang. Paling kurang kita katakan 13 pantang larang yang perlu dijaga oleh orang yang berihram.
Sama ada ihram apa, ihram haji ke ihram umrah yang kita panggil muhrim. Jangan pula sebut muhrim. Ini bukan muhrim. Yalah, semua bukan muhrim. Duduk di Malaysia ni semua bukan muhrim. Sebabnya yang muhrim tu mana? Duduk di Mekah sana nak pergi umrah, pergi haji. Yang tu muhrim tu sebab pakai ihram. Ni mahram. Kalau kita di Malaysia mahram. Baik. Katanya Imam Nawawi, hadis di atas adalah dalil dibolehkan membawa haiwan sembelihan ke tanah haram. Orang tidak dapat berangkat di sana dianjurkan untuk kirimkan haiwan bersama yang lainnya. Tak boleh pergi sana kirim haiwan, sembelih dah. Tolong sembelihkan, tolong buat korban di sana kepada sahabat-sahabat member-member kita yang pergi buat haji. Kan? Baik. Dalam perkara ini terdapat perbezaan pendapat di kalangan ulama. Mazhab jumhur membolehkan mengikat menandai. Itu masalah nak tanda binatang pula sat lagi. Jadi kita nak tanda binatang boleh ke tidak, macam kita punya ni kan. Sekarang ni lembu nampak banyak dah tu, 24 ekor lembu kan, 23 ekor lembu, masya-Allah. Lembu sadar ada, lembu besar ada kan. Jadi nak boleh tanda ke tidak? Disunatkan kita tanda haiwan kita tu. Disunatkan bubuh apa nama spray ke apa semua ni bagi tanda bahawa ini adalah haiwan yang kita nak korbankan. Memang ditanda dah ke ladang, di ladang tu dia tanda dah kan. Ni masjid ni ditanda ni dah ya, apa semua. Jadi harus. Jadi katanya apa dia? Harus mengikat dan menandai haiwan sembelihan hanya untuk unta dan lembu saja mazhab jumhur. Sedangkan kibas cukup diikat saja. Kita bubuh dia punya tali pada tu, loceng ke apa semua kan. Baik. Sesiapa yang kirim haiwan sembelihan tidak dalam keadaan ihram tidak diharamkan. Jadi kita ni tak perlu berihram. Apa nama, tidak ada haram lah. Tidak ada pantang larang lah kitanya. Kita hanya kirim sembelihan. Tapi orang yang berihram pergi sana dia ada pantang larang dah. Disunatkan bawa juga haiwan sembelihan buat korban di sana orang yang berihram. Jadi orang yang berihram memang berihram lah. Tapi yang kirim tu tak perlu pakai ihram. Kan pakai ihram pula kan. Pasal apa pakai ihram ni? Tu saya buat korban kat Mekah. Kenapa? Yalah, korban kat Mekah kan orang yang bawa korban tu dia berihram. Tak payah bang. Nak berihram buat apa? Awak bukan buat hajinya. Jadi apa nama ni, yang kirim haiwan korban tu tak perlu pakai ihram dan tak ada pantang larang. Baki lagi apa dia yang itu? Hanya dari aspek pantang larang, tak boleh potong kuku, tak boleh potong rambut. Itu saja pantang larang dia. Pantang larang tu berbentuk apa dia? Berbentuk sunat dalam mazhab kita. Jadi apa nama ni, yang dalilnya ialah dalil daripada Nabi SAW. Nabi pun walaupun Nabi kata apabila tiba satu Zulhijjah mereka yang nak berkorban maka janganlah potong kuku, janganlah dia panggil potong rambut. Itu adalah berbentuk larangan, dia panggil makruh saja. Kecuali kalau kita kata Allah mak terlupa nak potong kuku lah pula, kuku dah panjang. Nak bila kuku panjang nanti nak pegang benda kadang terkoyak kuku apa semua kan. Kuku dah panjang, nak potong kuku 10 hari lagi katanya. Tu pun tak tahu bila. 10 hari tak tahu bila. Pasal apa dia? Korban di Afrika. Bila masa dia sembelih tak tahu dah, kita call pun dia tak tahu dia. Kan? Terpaksa hari 13 lah paling itu. Pasal tak tahu. Melainkan kalau kita tahu seekor dah sembelih dah haiwan cik, tapi biasanya tak ada lah. Dia akan nasihatkan buat hari yang ke-13 je lah potong kuku apa semua tu. Kerana berjanggut dah kita. Kan? Tu dia. Kalau di tempat kita tahu, kita nampak dah ada sembelih dah. Kalau kat Mekah pun kalau kita kirim kepada sahabat-sahabat, kepada yang trusted ni pun dia tahu hari bila disembelih. Dah ada video, dah ada apa semua, dah sembelih dah, sembelih dah. Biasanya hari yang kedua lah sembelih. Mula sembelih hari yang kedua. Kalau di Mekah ni mula sembelih hari yang kedua. Jarang hari pertama sebab banyak sangat orang sembelih, terutamanya jemaah haji sembelih hari pertama. Kalau hari kedua, hari tiga biasanya begitu. Kalau saya dulu pun saya buat hari kedua ataupun ketiga orang yang sembelih kat Mekah tu. Dengan video siap lah, baca nama, video pak sembelih tu. Kalau sekadar apa nama sebut dah sembelih, payah juga kan. Kalau yang ambil banyak ekor tu payah sikit dah nak buat videonya. Tak tahu bila nama saya bila. Hari ke-13. Orang tukar nama saya bila? Hari ke-13. Semua hari ke-13 dia cakap. Pasal apa dia? Pasal dia sendiri pun tak tahu bila haiwan tu disembelih. Baik.
Allahu Akbar. Dan rasanya itu saja yang kita kongsikan untuk pertemuan kita, iaitu sunnah berkaitan dengan awal 10 Zulhijjah dan juga berkaitan dengan haji dan juga umrah yang secara umum kita bincangkan. Jadi sebelum akhirnya tuan-tuan, suka saya sebutkan bahawa insya-Allah sebagaimana saya sebutkan di awal tadi, bahawa saya akan menunaikan ibadat haji sebagai petugas juga dalam masa yang sama. Bergerak pada esok pagi, jadualnya 9.30 pagi naik flight, tapi berkumpul lapor dirinya pada malam ni pagi esok 3.30 pagi. Jadi sebelum saya bergerak ke sana dengan para jemaah semua, apa saja kesalahan, apa saja kata-kata yang boleh menggurui perasaan, sama ada saya sedar atau tidak, kesalahan-kesalahan, dosa dan sebagainya, mohon tuan-tuan maafkan, ataupun jumpa dengan saya bagi tahu apa yang perlu saya lakukan, insya-Allah. Jadi mohon doa daripada tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala permudahkan urusan dan pergerakan kami para jemaah, dan Allah terima amalan. Moga-moga kita semua juga dijemput ke sana satu ketika nanti, sama ada melalui haji maupun umrah. Wallahu a'lam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah